Shalom saudara-saudari, bertemu lagi kita di dalam Rhapsody of Reality. Ajaran Pastor Chris hari ini bertajuk Kasihnya yang Tidak Terkira. Ayat pembukaan kita diambil dari Markus 5 ayat 27 hingga 29 yang berbunyi, sebab katanya, jika aku dapat menyentuh pakaiannya, aku akan sembuh. Dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan dia merasa bahawa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Haleluya. Saudara-saudari, sebahagian daripada Injil tema kami adalah kisah yang menginspirasikan tentang wanita dengan masalah pendarahan yang mendorong dirinya berjalan melalui sekumpulan orang ramai yang bersesak-sesak itu untuk menyentuh Yesus bagi memperoleh satu mukjizat. Yesus tidak terkejut dengan wanita najis itu yang telah menyentuhnya tanpa meminta persetujuan daripadanya. Ingatlah, di bawah hukum Musa, ia adalah haram bagi wanita seperti itu untuk dilihat di khalayak ramai, apatah lagi bersentuhan dengan orang lain, kerana dia mengalami pendarahan yang membuatkan dia seorang yang kotor atau najis. Tetapi Yesus yang Maha Pengasih dan Penyayang menyapa wanita itu dengan penuh kasih sayang. Dia berkata, "Anakku, tenanglah. Imanmu telah menyembuhkan engkau. Pergilah dalam damai sejahtera." Lukas 8 ayat 48. Saudara-saudari, fikirkanlah tentang perbuatan guru terhadap wanita ini. Kasihnya melebihi pengertian manusia. Kasihnya tidak berpura-pura dan ianya ilahi. Dan juga pertimbangkan bagaimana dia telah menyembuhkan orang kusta pada zamannya. Lukas 5 mencatatkan sebuah cerita yang indah mengenai bagaimana dia telah menyentuh dan menyembuhkan orang kusta yang tertentu. Alkitab berkata, dan terjadilah seorang lelaki yang penuh dengan kusta. Ketika dia melihat Yesus, tersungkurlah dia dan memohon kepadanya dengan berkata, "Tuan, jika engkau mahu, engkau dapat mentahhirkan aku." Lalu Yesus menghulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mahu. Jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Haleluya. Baca Lukas 5 ayat 12 hingga 13. Saudara-saudari, guru tidak dijangkiti walaupun dia bersentuhan dengan lelaki yang dijangkiti itu. Sebaliknya, dia telah menyembuhkan penyakit itu. Orang seperti inilah yang kamu harus contohi. Itulah teladan yang kamu perlu ikuti, dan bukannya mengikuti orang yang menasihatkan kamu untuk bersembunyi dari virus dan jangkitan di mana Yesus telah memberikan kita kuasa untuk menyembuhkan semua itu. Dia berkata di dalam Lukas 10 ayat 19, "Lihatlah, aku memberikan kamu kuasa untuk memijak ular dan kalajengking dan kuasa atas segala kekuatan musuh. Dan tidak ada sesuatu pun yang dapat melukai kamu." Haleluya. Yesus telah memberi inspirasi kepada saya, dan kamu juga sepatutnya berasa sedemikian. Hendaklah kamu diinspirasi oleh kasihnya. Hendaklah kamu diinspirasi oleh bagaimana dia menyentuh hidup manusia yang tidak tersentuh dengan penuh kasih sayang pada zamannya. Dan dia masih melakukannya hari ini melalui kita. Haleluya. Saudara-saudari, mari kita berdoa. Ya Bapa,
Terima kasih atas sifat kasih-Mu yang dinyatakan sepenuhnya di dalam diriku dan melalui diriku. Aku menyatakan kasih-Mu dan hadirat ilahi-Mu kepada orang yang sakit, yang lesu dan yang penuh beban hari ini, kerana aku adalah mata air kasih. Aku adalah aliran kelegaan, kesenangan, kesegaran, rekreasi dan berkat kepada orang yang bersusah hati dalam nama Yesus. Amin. Renungan tambahan kita diambil dari Yohanes 15 ayat 13 dan 1 Yohanes 4 ayat 10 hingga 11. Sekian perkongsian saya pada hari ini. Sehingga kita bertemu lagi pada hari yang lain. Kami percaya saudara-saudari semua telah diberkati dengan perkongsian firman dari Rhapsody Reality. Bagi sesiapa yang ingin menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupanmu, kamu boleh mengucapkan doa ini bersama dengan saya. Ya Tuhan Allah, aku mempercayai Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup dengan sepenuh hatiku. Aku percaya Dia telah mati untukku dan Allah telah membangkitkan Dia dari kematian. Aku percaya Dia hidup hari ini. Aku mengaku dengan mulutku bahawa Yesus Kristus adalah Tuhan dalam hidupku mulai dari hari ini. Melalui Dia dan di dalam nama-Nya, aku mempunyai kehidupan yang kekal. Aku telah dilahirkan semula. Terima kasih Allah kerana menyelamatkan jiwaku. Aku sekarang adalah anak Allah. Haleluya. Tahniah, sekarang kamu telah menjadi anak Allah. Untuk apa-apa sebarang pertanyaan atau untuk mendapatkan lebih banyak maklumat mengenai bagaimana untuk bertumbuh sebagai seorang Kristian, anda semua boleh hantar mesej di akaun Facebook kami atau email kami di tni.msia@gmail.com. Sekali lagi, tni.msia@gmail.com. Tuhan berkati anda semua.